Subtopik 3.1 Latar belakang pemerintahan beraja dan demokrasi berparlimen. Pemerintahan beraja merupakan tradisi yang berakar umbi dan menjadi teras kewujudan kerajaan Melayu. Raja memerintah dengan kuasa yang penuh dan berdaulat. Cabaran terhadap pemerintahan beraja berlaku selepas pentadbiran tempatan dikuasai oleh British dan Jepun. Walau bagaimanapun, pemerintahan beraja tidak terhapus. Pemerintahan beraja berkembang sejajar dengan peredaran massa sehingga diiktiraf sebagai raja berperlembagaan seiring dengan konsep demokrasi berparlimen dalam pemerintahan negara kita pada hari ini. Kesultanan Melayu Melaka memperlihatkan pemerintahan beraja yang beribawa. Raja ialah pemerintah yang berkuasa mutlak. Pada baginda terletak semua kuasa pemerintahan termasuk kuasa pentadbiran, perundangan dan kehakiman. Pemerintahan pula berdasarkan undang-undang iaitu Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Keadaan ini membuktikan bahawa kehidupan bernegara dan ciri sistem berperlembagaan terserla pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Pemerintahan kesultanan ini diperkukuh dengan konsep Islam. Konsep ini sekaligus menjadikan raja sebagai ketua agama Islam. Selain itu, pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka mempunyai pengaruh yang besar bagi membina tradisi dan adat istiadat yang diwarisi oleh Kesultanan Melayu yang muncul kemudiannya. Kesultanan Melayu merujuk kerajaan yang mempunyai pertalian dengan Kesultanan Melayu Melaka sama ada dari segi keturunan maupun pernah menjadi naungan atau jajahan takluk kesultanan ini. Secara tradisinya, Raja-Raja Melayu dianggap sebagai sumber undang-undang, ketua kerajaan dan ketua agama. Baginda bertanggungjawab mempertahankan adat dan struktur masyarakat dalam kerajaan Melayu. Keabsahan bagi semua tindakan terletak pada kedaulatan Raja-Raja Melayu. Seterusnya, pemerintahan beraja sebelum Perang Dunia Kedua. Semasa peluasan pengaruh British, pemerintahan beraja menjadi penghalang yang menyukarkan British melakukan penjajahan di negeri Melayu. British sekadar berupaya memperkenalkan sistem residen di negeri-negeri Melayu bersekutu dan sistem penasihat di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Raja-Raja Melayu memerintah dengan campur tangan British dalam pentadbiran yang dimeterai melalui perjanjian atau surat perisytiharan daripada Raja-Raja Melayu. Bagi negeri-negeri Melayu bersekutu, British hanya mengambil alih pentadbiran pada peringkat pembesar negeri. Raja-Raja Melayu kekal sebagai pemerintah berdaulat walaupun dikehendaki menerima nasihat daripada pegawai British yang dilantik sebagai residen. Selain itu, bagi negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, kedudukan raja yang memerintah adalah lebih kukuh. British menempatkan penasihat British, namun pentadbiran negeri tetap dilaksanakan oleh pembesar yang dilantik oleh raja. Penggubalan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895 dan Undang-Undang Bagi Diri Kerajaan Terengganu 1911 menyerlahkan ciri pemerintahan raja berperlembagaan dalam Kesultanan Johor dan Terengganu. Penggubalan undang-undang tersebut berkait rapat dengan usaha raja, pembesar dan rakyat untuk menghalang peluasan pengaruh British dan mengekalkan kedaulatan negeri. Pemerintahan beraja semasa pendudukan Jepun ialah Raja-Raja Melayu diiktiraf sebagai ketua dalam hal ehwal agama Islam. Raja-Raja Melayu juga memperoleh pendapatan
seperti sebelum Perang Dunia Kedua. Pengiktirafan tersebut diisytiharkan semasa persidangan Raja-Raja Tanah Melayu dan Sumatera dengan pemerintah tentera Jepun di Singapura pada bulan Januari 1943. Kedudukan Raja-Raja Melayu di negeri masing-masing diletakkan di bawah pengawasan Governor Jepun di Tanah Melayu. Namun, selepas Perang Dunia Kedua, pemerintahan beraja menerima cabaran apabila Malayan Union diperkenalkan pada tahun 1946. Raja-Raja Melayu kehilangan kuasa sebagai pemerintah negeri kerana kuasa pemerintahan diambil oleh Raja England. British telah memerintah Malayan Union secara langsung melalui Governor yang dilantik oleh Kerajaan British. Kesepakatan Raja-Raja Melayu menentang Malayan Union dengan sokongan orang Melayu menyebabkan British menggantikan Malayan Union dengan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Kedaulatan Raja-Raja Melayu yang diwarisi daripada Kesultanan Melayu Melaka dikembalikan seperti sebelum Perang Dunia Kedua melalui Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Undang-undang tubuh digubal oleh Raja-Raja Melayu bagi negeri masing-masing dan digunapakai sehingga hari ini mengangkat Raja-Raja Melayu sebagai Raja Berperlembagaan. Seterusnya, kita lihat pula Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen selepas merdeka. Kemerdekaan Tanah Melayu pada tahun 1957 diperoleh melalui perundangan dan persetujuan Raja-Raja Melayu. Pemerintahan beraja diteruskan dalam perlembagaan, persekutuan dan beberapa pindaan dibuat supaya sesuai dengan konsep demokrasi. Jawatan yang di-Pertuan Agong diwujudkan sebagai Ketua Utama Negara. Kedudukan, kuasa dan tugas yang di-Pertuan Agong termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Ciri Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen dalam Perlembagaan Persekutuan mengiktiraf Raja sebagai pemerintah tertinggi. Sementara itu, rakyat diberi hak memilih wakil mereka melalui pilihan raya untuk membentuk kerajaan.